Saya lebih kurang cerita nak sama dengan mimpi abang tu. Dalam mimpi tu, dalam proses saya ruqyah seseorang tu, saya pula terkena rasukan tu, tapi bukan yang jahat. Okey. Dalam soal kita meruqyah ni, kita tidak boleh ambil mudah ataupun kalau kita mimpi macam ini biasanya kita pernah menolong seseorang, ataupun kita bantu seseorang bacakan ayat tertentu kepada orang tersebut, kita bagi air kepada dia, ataupun kita pernah mendoakan kepada seseorang yang terkena sihir. Jadi dalam kes-kes begini, dalam urusan rawatan ini, kalau kita memang tidak ada base ataupun asas yang penting, terutamanya benda yang berkaitan tentang rawatan, saya mencadangkan jangan kita cuba-cuba masuk campur untuk dalam urusan rawatan ini. Sebab membantu pesakit yang tolong, walaupun kawan kita, walaupun kita tengok dia kesian dan sebagainya, walaupun kita rasa kita ni rajin sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya, walaupun kita ni, kita rasalah menurut kepada pertimbangan kita, kita rasa kita okey, bagi saya kalau tidak ada basic benda yang berkaitan tentang rawatan ini, jangan cuba melibatkan diri dalam rawatan itu, sebab risikonya ada. Antara risiko yang kita akan terima ialah seperti mana yang awak dapat lihat dalam mimpi itulah. Kalau dalam apa yang saya faham dalam mimpi ni, sama ada betul ataupun tidak, tapi saya cuba terangkan kenapa benda itu cuba rasuk awak balik semula, sebab kondisi diri awak itu tidak berapa kuat untuk berhadapan dengan gangguan tersebut, terutamanya apabila kita tidak ada suatu amalan yang khusus, yang tertentu yang diberikan oleh guru kita untuk kita amalkan pada setiap hari. Soal benda itu bukan jenis yang jahat ataupun tidak, itu kita tak boleh nak tentukan, sebab iblis ini dia memang boleh memperdaya manusia itu, hatta kepada orang yang boleh scan, yang boleh tengok. Contoh kan, kalau dulu saya belajar, saya memang tak nak saya boleh tengok scan tu, saya tak nak, sebab dia banyak memperdaya kepada kita. Kita tengok untuk step yang pertama tu begitu, nanti apabila kita dah pergi 2-3 minggu, kita tengok, oh rupanya bukan begitu. Sebab itu dalam hal ini, banyak perawat apabila ditanya tentang diri seseorang itu, dia tak berapa nak jawab sangat. Sebab kita, pertama, kita memang jaga etika rawatan kita, kita tak akan dedahkan apa yang berlaku. Kemudian yang kedua, kalau kita cuba dedahkan, seakan-akan dia menjadi doa terhadap apa yang kita nyatakan itu macam doa, mengiyakan. Kadang-kadang benda tu tak ada, tapi dia ada-adakan. So kena hati-hati dalam soal ini.